إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأنصار وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأهلنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung Kifayatul Muhtadi muka surat 37 atas sekali. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan bersucinya bagi orang yang salisul bauli atau umpamanya dan iaitu orang yang bertayamum dan mustahadah, wajib ia qada'kan dia wajib ia qada'kan dia daripada sucinya, daripada kedatangan itu. Misalnya seorang yang tiada silsil ataupun salisu dan tiada bertayamum dan tiada mustahadah, gila ia, kemudian daripada masuk waktu asar dan lalu daripada waktu itu masa yang lulus
daripadanya sembahyang asar dengan seringan-ringan yang mungkin baginya. Kemudian tiada siuman daripada gilanya hingga keluar waktu itu, wajib atasnya yang mengqadhakan asar itu. Kemudian daripada siumannya, adapun jika orang itu sudah salisu atau bertayamum, tiada wajib mengqadhakan, melainkan apabila hasil gilanya itu kemudian daripada lalu masa yang dapat padanya sembahyang dengan sehabis ringan, dan bersucinya kerana tiada dapat dibuatkan dia dahulu daripada masuk waktu. Bersalahan yang lain daripadanya, bersalahan yang lain daripadanya, titik itu. Berapa dia kata? Dan bersuci bagi orang yang salisul bauli atau umpamanya. Apa dia salisul bauli ni? Ataupun setengah tok gulu dia sebut silsil baul. Silsil ni yang berterusan, baul tu kencing. Yang ni orang yang berterusan kencing tak berhenti-henti. Orang yang ada penyakit, ya, penyakit kencing tak berhenti, keluar je setitik, tak kira lelaki, tak kira perempuan yang ada penyakit. Ataupun umpama tu macam mana? Dan iaitu umpamanya itu, ini yang seperti silsil baul tu ataupun salisul baul tu, orang yang bertayamum dan mustahadah. Jadi orang yang bersolat dengan bertayamum musta'adah pula ialah orang yang sentiasa keluar darah. Yang orang perempuan pula, dia kata dia keluar darah, bukan darah haid tapi darah musta'adah, atau panggil istihadah. Musta'adah ni perempuan yang sentiasa keluar darah. Darah yang keluar tu namanya istihadah. Baik. Wajib ia qadhakan daripada sucinya. Daripada kedatangan itu, misalnya seorang yang tiada silsil, tiada salisu, yakni tiada salisul baul, dan lalu daripada waktu itu masa yang dilulus padanya sembahyang asar dengan seringan-ringan yang mungkin baginya. Baik, dia nak cerita ni ialah mengenai orang yang kena, ya, orang yang solat di hujung waktu dengan sebab terkena penyakit salisul baul, ataupun orang yang solat dengan bertayamum. Jadi orang yang kena penyakit ni, dia nak solat tu mestilah bila masuk waktu baru dia bersuci. Bila masuk waktu baru dia bersuci. Jangan dia bersuci
sebelum daripada masuk waktu. Kalau dia bersuci sebelum dia masuk waktu, maka tak sah ibadah dia. Contoh dia nak sembahyang zuhur. Dia nak sembahyang zuhur, masuk dia waktu, barulah dia bersuci. Dia bungkus lah macam mana nak bungkus alat dia tu, bagi tak keluar kena kain sembahyang. Maka teruslah dia solat dengan segera. Dia tak tunggu-tunggu lagi dah. Ya. Melainkan dia nak azan ataupun dia nak iqamat. Itu boleh. Jadi kalau dia nak sembahyang tadi masuk dia waktu, barulah dia bersihkan, kemudian dia bungkus, kemudian dia berwuduk dan solat dengan segera. Satu fardu, satu wuduk dia tu untuk satu fardu. Satu wuduk dia untuk satu fardu. Begitu juga dengan orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum dia nak sembahyang zuhur umpamanya. Dia nak sembahyang zuhur, dia tak boleh dia tak boleh tayamum sebelum dia masuk waktu. Dia nak tunggu masuk waktu, orang azan umpamanya, maka barulah dia bertayamum. Dia bertayamum dan terus solat, bersegera solat, tak boleh tunggu lama-lama. Satu fardu, satu wuduk tu untuk satu solat fardu. Begitu juga dengan perempuan yang istihadah, sentiasa keluar darah, bukan darah haid. Bila masuk waktu, ada bersihkan, kemudian terus berwuduk dan terus solat. Baik, habis. Wajib ia qadakan dia daripada sucinya, yakni daripada kedatangan itu. Misalnya seorang yang tiada silsil, yang tiada salisul baul, dan tiada bertayamum, dan tiada mustahadah, gila ia, yakni tiba-tiba dia jadi gila. Masuk fardu asar tu dia gila. Kemudian daripada masuk waktu asar, yakni selepas masuk waktu asar, masuk dia gila. Dan lalu daripada waktu itu, yakni maka terkenalah penyakit gila dia tu, masa yang lulus padanya sembahyang asar. Mana dia, kita katalah dia masuk, dia jadi gila tu pukul 4.20. Asar masuk pukul 4.19 kita kata. Dia tak solat lagi, tiba-tiba dia gila. Dan tiba-tiba pukul 7 dia sihat. Pukul 7 dia sihat. Ya. Maka hilanglah gila dia pukul 7. Maka wajib dia solat asar. Maka wajib dia solat asar. Tak boleh dia nak lambatkan asar dan dia tak terkena hukum tak wajib solat, pasal dia sedar dalam keadaan masih waktunya belum habis. Melainkan kalau dia sedar pukul maghrib, dia sedar pukul waktu maghrib 7.30 kita kata boleh sedar, dan dia kena penyakit gila tu pula belum masuk waktu asar, maka dia tak kena qada. Dia tak kena qada solat itu. Gitu.
Maka waktu itu mungkinlah dah pukul 7 baru dia sedar dia nak pergi ambil uduk semua. Kira-kira lagi 4 minit 3 minit habislah waktu asar nak masuk maghrib. Maka hendaklah dia solat itu dengan seringan-ringan yang mungkin. Mana kata dia buat yang fardu-fardu, tak yang sunat-sunat. Kemudian tiada siuman daripada gilanya baginya setelah tadi dengan seringan yang mungkin. Wajib atasnya ia qadakan asar itu. Kemudian daripada siuman, baik, katalah waktu dah habis, hingga keluar waktu. Dia kata hingga keluar waktu, maknanya kalau lah dia siuman tu hingga keluar waktu wajib atasnya qada asar itu. Kemudian daripada siumannya, wajib dia qadakan asar setelah dia siuman. Setelah dia siuman. Sebab apa? Sebab dia gila tadi tu dah masuk waktu. Jadi bila dah keluar waktu pun dia wajib qada. Pasal dia masuk waktu Melainkan dia belum masuk waktu dia gila dan dia sihat lepas habis waktu. Adapun jika orang itu adapun jika orang itu salisu atau bertayamum, tiada wajib mengqadakan, melainkan apabila hasil tiada wajib mengqadakan. Dia orang yang salisul baul tu tak wajib qada. Dia sembahyang kena darurah, dia sembahyang dalam keadaan darurah, dia wajib solat. Tapi dia solat dalam keadaan darurah, maka tu tak wajib qada, pasal dia sentiasa keluar kencing. Kalau orang perempuan sentiasa keluar darah tadi. Melainkan apabila hasil gilanya, nak cerita orang gila tu balik. Melainkan apabila hasil gilanya, yang ini terjadi gilanya itu kemudian daripada lalu masa yang dapat padanya sembahyang. Kemudian setelah daripada lalu, ini berlalu masa yang dapat padanya sembahyang dengan sehabis ringan, dan bersucinya kerana tiada dapat dibuatkan dia dahulu daripada masuk waktu. Kesalahan yang lain daripadanya, yakni tak wajib qada bagi orang yang gila sebelum masuk waktu, dan dia pula sembuh lepas habis waktu. Jadi ini ada beberapa masalah. Ini ada beberapa masalah di sini. Masalah pertama, orang yang gila wajib qada solat. Yang kedua, orang gila yang tak wajib qada solat. Mana dia? Yang pertama, orang tu gila belum masuk waktu dan dia siuman daripada gilanya setelah habis waktu. Dia gila sebelum masuk waktu solat, dan dia siuman
selepas habis waktu solat, maka dia tak kena qada. Yang kedua, dah masuk waktu, dia belum solat, tiba-tiba dia gila dan dia sembuh dah habis waktu, maka dia ni kena qada solat. Yang ketiga, belum masuk waktu, dia gila, tiba-tiba belum habis waktu, dia siuman, yang ni kena solat. Sama ada dia sempat dalam waktunya ataupun dia tak sempat buat, maka buatlah seringan-ringannya solat, ya, takut waktu tu habis. Gitu habis, ya. Itu maksud dia, orang yang gila tadi. Dia tak macam orang istiadah. Orang istiadah, orang silsil baul dan seumpamanya, ya, maka dia ni tak kena qada, dia solatlah macam biasa. Baik, habis. Dan bersucinya kerana tiada dapat dibuatkan dia dahulu daripada masuk waktu asar. Dah baca tadi. Atau hilang ia daripada haid atau siuman, daripada gilanya atau nipasnya, atau hilang daripadanya kufur asli yang sibanya, dan senya ada lagi tinggal daripada waktu pada takbiratul ihram, dan pada satu kaul qada satu rakaat, wajib ia mandi dan sembahyang qadakan, dan sembahyang qada akan dia, yakni akan ampunnya waktu yang ia dapat qadar takbiratul ihram padanya. Ini cerita yang saya cerita tadi ni, ya. Baik, titik situ, ya. Baik. Dia nak cerita ni, iaitu mengenai orang yang terkena penyakit gila, sedangkan waktunya ada 3 tadilah, ada siapa yang tak faham? Ada soalan nak tanya? Ni ayat ni bahasa dia susah sikit nak faham. Nak cerita tu senang je. Kok ada yang tak faham, dia tanya. Baik, soalan, apabila seseorang lelaki itu mengalami masalah kencing tak tus, inilah. Ketika saat air kencing itu terkeluar tapi masih di dalam bungkusan, adakah perlu segera berhenti solat atau boleh teruskan? Baik, ini bagi masalah orang yang kencing tak tus. Dia bukan silsil baul, dia cuma tak tus. Ada 2 penyakit ni. Satu penyakit, dia bukan silsil baul, tapi dia ada penyakitnya kencing tak lawas. Kencing tak mau berhenti, tapi lama-lama dia berhenti juga. Ni satu penyakit ni, satu penyakit. Orang salisul baul ni bukan macam tu. Dia memang keluar dia kencing dia, tak pun dia berhenti. Macam perempuan yang kena penyakit istihadah yang tak berhenti-henti tu, keluar dia tak berhenti-henti, sentiasa kena pakai tu lah, pakai dia tu. Jadi orang macam ni, bila masuk waktu dia bersihkan, kemudian dia tampaklah apa-apa kat awang tu,
Kemudian jagalah jangan sampai kenakan solat. Maka bila tengah solat itu keluar, tak batal, solat itu tak batal, teruskanlah. Tak batal. Pasal apa? Memang sentiasa keluar, nak tunggu tak keluar je mah, tak langsung tak solat lah. Baik, habis. Bagi orang yang kena kencing tak tus ni pula, yang kalau lama-lama dia kentus, mungkin mengambil masa 10 minit, 15 minit pun dia tak berhenti. Nanti kalau dia berhenti terus. Yang ni lain masalah. Yang ni orang ini ni, dia nak solat, dia kena pastikan dia punya dah berhenti. Bila dah berhenti, kemudian dia basuh, ambil wudu, pergilah solat. Jangan solat selagi tak berhenti kencing tu, tidak sah. Bab haram lagi tidak sah. Haram lagi tidak sah. Pasal ialah dia bukan penyakit salisul baul. Dia boleh bagi berhenti, cuma dia lambat. Macam orang juga orang perempuan yang kencing lambat berhenti, dia kena urut dari pusat sampai ke bawah. Orang lelaki pula dia kena urut dari punggung sampai ke kemaluan dia. Tu dia cara-cara nak urut biar dia berhenti. Ataupun buatlah apa-apa satu pekerjaan yang dia boleh berhenti. Umpamanya berjalan-jalan dulu, melompat-lompat ke, berdehem ke, urut ke apa ke, yang serasi dengan kita lah, asalkan dia berhenti. Itu nama ada istibrak. Beristibrak, mana kata sampai air kencing tu air kencing tu berhenti, barulah dia boleh basuh, wuduk dan solat. Baik. Tiba-tiba dah bersih dah, tengah kita solat terasa keluar. Baik, terasa ni kadang-kadang saja terasa dia tak keluar pun. Kadang-kadang tu, kadang-kadang memang dia keluar, maka kita tak confirm ni tengah solat ni, macam keluar tapi selalu tengok macam tak keluar. Dia keluar ke tidak? Baik, kata setengah ulama, orang yang macam ni yang dia teradu keluar ke tidak, dia tengah solat, ya, maka teruskan solatnya. Kemudian nanti lepas solat, terus dia masuk bilik air, dia kelebek tengok keluar sungguh ke tak. Ya, kalau sungguh keluar, maka dia wajib basuh, ambil wuduk semula dan solat semula. Tapi kalau tak keluar, maka sahlah solatnya. Gitu. Itu bagi orang yang terasa macam keluar tapi tak confident keluar ke tidak. Yang tu. Tapi kalau satu orang tu yang confident mesti keluar ni, dia wajib berhenti solat. Wajib berhenti solat dan wajib basuh, ambil wuduk dan sembahyang semula. Ni masalah kencing tidak lawas, jaga-jaga molek. Pasal banyak orang banyak yang masuk neraka tu pasal ni lah. Pasal apa? Pasal kencing tidak bersih. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Satu lagi jaga-jaga tumit pecah-pecah. Tumit pecah-pecah ni kadang-kadang lekat daki-daki, getah ke apa tak tahu lekat. Maka kita pergi ambil wuduk terus solat, padahal tumit yang kekeh tu lekat dengan daki dan sebagainya, tak sampai air ke kaki, kita ambil wuduk tak sah, maka samalah keadaan dia macam orang tak jaga kencing tadi. Dia akan kena azab kubur di akhirat kelak. Dia akan kena azab kubur. Jaga-jaga dua masalah ni, kencing tak lawas dengan tumit pecah-pecah. Ada hadis ni. Ada hadis ni tu ya. Baik. Tulis soalan. Apa ni?
orang tu gila sebelum masuk waktu, tapi siuman setelah habis waktu, dia tak perlu qada solat tu. Yang kedua, orang tu gila sebelum masuk waktu dan menjadi siuman sebelum habis waktu, dia wajib solat pada waktu yang masih berbaki. Betul lah. Orang itu gila setelah masuk waktu dan menjadi siuman setelah habis waktu, dia wajib qada solatnya. Betul semua dua mereka. Orang yang gila sebelum waktu solat dan sedar selepas waktu solat tidak perlu ganti. Tapi jika sebaliknya perlu ganti. Betul. Ini pun dua merkah ya. Faham dah tu. Faham. Kita benci sangat dua tu. Ada orang nak pergi kerja Isnin ni. Jadi kita benci zakat dulu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya kata mana benci. Padanya dan syarat wajib qada akan dia itu kekal sejahteranya daripada yang menegah dengan qada bersuci, dan sembahyang dengan sehabis-habis ringan yang mungkin baginya. Yang ni bagi orang yang nak sembahyang di akhir waktu tadi ni, dengan sebab baru sembuh daripada gila Dan wajib pula ia qada akan waktu yang dahulu daripadanya. Jika ada waktu yang hilang padanya itu manik. Ini bagi orang haid pula ni. Tuan-tuan tanda dahulu, dan wajib pula ia qada akan waktu yang dahulu daripadanya. Tanda situ ila akhirih wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lil muslimina ajma'in برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.